Kalah. Salam. Assalamualaikum Abah. Assalamualaikum Abah. Okey, waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okey, terima kasih. Duduk semuanya. Anak-anak pelajar, maka pada hari ini kita akan meneruskan proses PDPC kita dengan mengenali format KSSN bagi Bahasa Melayu SPM 2021. Jadi untuk makluman hari ini, Abang akan perkenalkan anda kertas berapa? 2. Soalan pemahaman, iaitu soalan nombor 6. Baiklah anak-anak, dalam soalan nombor 6 ini anda diberikan berapa stimulus? 2. Dalam bentuk berikan. Dan mungkin boleh bagi dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk yang pelbagai. Jadi anda kena, perlu dan mesti bersedia. Okey, kemudian anda perlu apa? Baca dan fahami kandungan. Kerana dalam petikan itu, dalam gambar itu banyak isi ataupun bahan yang anda perlukan untuk menjawab soalan pemahaman. Okey, berapa soalan diberikan? 4 soalan berdasarkan bahan yang diberikan. Dan soalan-soalan ini terdiri daripada berapa perkara? 3. Yang pertama, kita menggunakan teknik keras. Yang kedua, konteks. Maksudnya jawapan ada dalam petikan. Cari. Gunakan teknik apa? Dan yang ketiga, soalan kehebat. Ada 2 soalan kehebat, iaitu 3 Roman dan 4 Roman. Anak-anak kena ikut logik akal dan relevan. Yang pastinya anda boleh guna formula yang biasa dan belajar, iaitu baca, analisis, subjek dan huraian, ataupun anda hanya berikan isi yang sesuai. Okey, abang harap anda faham. Dan ayo kita lihat soalan yang akan kita pelajari hari ini. Ayo kita sama-sama kupas. Okey, baiklah anak-anak, seperti yang abang dah maklumkan, kita ada bahan yang akan kita bincangkan pada hari ini. Jadi bahan kita hari ini berkaitan dengan petikan yang ada pada anda. Jadi kita lihatlah petikan yang pertama ataupun stimulus yang pertama. Okey, dalam kalangan anda, siapa yang nak baca? Okey, tahniah. Okey, terima kasih Syahmi. Cuba baca dengan jelas dalam intonasi yang baik. Luqman memiliki bakat yang cukup besar dan berpotensi untuk menjadi seorang pemain bola sepak yang berjaya pada peringkat antarabangsa. Hal ini terbukti apabila Luqman muncul sebagai warga Malaysia pertama tersenarai dalam kelompok 60 orang pemain remaja terbaik dunia pada tahun lalu oleh media antarabangsa The Guardian. Sebelum giliran Goal.com pula memilihnya sebagai antara 50 bakat baru bagi tahun 2020. Sebaris dengan bintang Borussia Dortmund, kedua-dua pengiktirafan secara berturut-turut itu menyaksikan klub Division 1 Belgium Kevin Kortrijk yang dimiliki oleh usahawan terkemuka Malaysia Tan Sri Vincent Tan menawarkan kontrak 5 tahun kepada Luqman. Selain Luqman, Rudy Ramli dan Muhammad Fazli Syahari juga pernah memilih untuk bermain di Jerman dengan menyertai SV Wehen Wiesbaden pada tahun 2001. Nazmi Faiz Mansur juga pernah menggemparkan arena bola sepak tanah air apabila menamatkan kontrak 3 tahunnya bersama SC Berama selepas 6 bulan sahaja menyertai kelab Portugal tersebut pada tahun 2013. Walau apa-apa pun keputusan Luqman, beliau perlu mengambil iktibar daripada pengalaman lampau abang senior supaya mampu terus kekal berada pada landasan yang betul sekaligus membuka peluang yang sama kepada pemain-pemain lain selepasnya. Okey, itu adalah bahan yang telah dibaca oleh Syahmi. Okey, kalau tadi kita dah dengar Syahmi baca bahan untuk stimulus yang pertama berkaitan dengan sukan bola sepak, sekarang ni kita bergerak kepada stimulus yang kedua. Okey, siapa yang nak baca? Okey, good. Okey, Alif. Okey, sila baca dengan jelas, intonasi yang baik. Silakan.
Isukan ialah satu bentuk permainan video yang dipertandingkan dan dimainkan dengan penuh semangat kesukanan. Isukan telah berkembang di serata dunia dan menjadi sumber pendapatan yang lumayan. Di Malaysia, isukan semakin popular dan negara kita telah pun melahirkan atlet isukan yang berdaya saing pada peringkat antarabangsa. Atlet isukan perlu menjadikan disiplin umpama akal tunjang dan mengamalkan gaya hidup sihat untuk berjaya dalam sukan ini. Atlet isukan mampu bergelar jutawan kerana ada pertandingan antarabangsa yang menawarkan wang terkumpul yang mencecah puluhan juta ringgit. Namun, yang penting atlet isukan perlu berdaya tahan dan berdaya maju untuk mencipta nama hingga peringkat antarabangsa, seterusnya mengharumkan nama negara. Nur Amirul bin Afandi atau nama gelaran Amtuah merupakan atlet isukan bagi permainan Federation International di Football Association 19, iaitu FIFA 19. FIFA berasaskan permainan bola sepak. Namun FIFA 19 mempunyai pelbagai mod permainan yang setiap satunya mempunyai ciri dan peraturan pertandingan yang berbeza. Nur Amirul pernah menjuarai Asia Tenggara bagi Aegis 2016 dan Cyberfest 2017. Pada tahun 2018 pula, dia menjuarai Virtual Bundesliga Asia Tenggara, seterusnya mara ke pertandingan dunia di Jerman. Okey, terima kasih Alif. Dan anak pelajar, kita telah dengar tadi dua sahabat anda membaca bahan stimulus 1 dan stimulus 2. Terima kasih kepada Syami dan juga Alif. Sekarang kita lihat soalan yang pertama. Okey, siapakah sukarela nak baca soalan pertama? Okey, bagus Izzuan. Cuba baca dengan jelas, kawan-kawan nak dengar. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud mengambil iktibar. Okey, sekali lagi jelas sikit, angkat kepala anda. Berdasarkan bahan 1, berikan maksud mengambil iktibar. Okey, duduk Izzuan. Baiklah anak-anak, soalan satu ini kita kena gunakan teknik apa? Okey, Akif. Cuba Akif jawab dalam bahasa yang Akif faham. Bagaimana nak jawab soalan tersebut? Jawab ayat ringkas. Maksud apa ni? Maksud mengambil iktibar ialah memperoleh teladan. Memperoleh teladan. Maksudnya anak-anak, kita pisahkan perkataan tersebut, iaitu apa dia? Mengambil kepada mengambil dengan iktibar kita pisahkan. Mengambil bermaksud memperoleh. Iktibar apa? Teladan. Okey, jadi itulah teknik kerat. Okey, mudah ke susah? Okey, terima kasih Akif. Baiklah anak-anak, soalan pertama makna frasa kita dah buat. Jadi kita pergi bergerak pada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Sukarela untuk baca soalan. Okey, bagus. Kembar kita. Ni adik ke abang ni? Abang. Okey, silakan Aidin. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan kejayaan yang dicapai oleh atlet sukan tersebut. Okey, dia nak apa kelas? Persamaan dan perbezaan. Okey, kita lihat kelas kita. Siapa, terima kasih Aidin. Siapa yang nak jawab persamaan? Persamaan. Okey, silakan Izal. Jorok kita. Apa ni persamaan yang kita rasa? Spontan je, tak payah tengok saya. Agak-agak lah awak rasa. Apa persamaan daripada awak dah baca tu? Kejayaan yang dicapai oleh Pemain tu lah. Siapa pemain tu? Kalau petikan pertama siapa? petikan pertama Luqman. Luqman. Okey, kejayaan. Apa kejayaan dia? Warga Malaysia pertama tersenara dalam kelompok 60 orang pemain remaja terbaik dunia. Okey, itu yang ketiga. Yang lagi satu? Atlet isukan mampu bergelar jutawan kerana ada pertandingan antarabangsa yang menawarkan wang terkumpul yang mencecah puluhan juta ringgit. Okey, maksudnya dia ni capai ke peringkat antara bangsa. Itu dia persamaan. Nanti kamu kena reka jawapan tu dalam ayat yang lengkap lah. Baiklah, terima kasih Izal. Kita dapat perbezaan. Siapa nak bagi perbezaan? Okey, Iskandar. Abang Sadu. Abang Jago. Okey, apa perbezaan Iskandar? Kuat sikit. Perbezaan antara kedua-dua atlet ialah Luqman terlibat dalam sukan bola sepak yang bermain di padang secara langsung. Okey. Manakala Amirul pula bermain bola sepak melalui isukan menggunakan teknologi. Okey, jadi perbezaannya main bola sepak langsung di padang dan Amirul main dalam isukan isukan digital. Awak pandai tak main? Pandai ya?
zaman sekarang. Okey, terima kasih. Jadi jelas kita berikan persamaan dan juga perbezaan. Yang penting sebut nama sebab dalam petikan itu wataknya berbeza. Okey, baiklah. Tahniah. Baiklah anak-anak, kita dah pun cuba menjawab 2 soalan Roman. Ada berapa soalan lagi? 2. Soalan ketiga Roman iaitu apakah yang akan ditanya berkaitan dengan soalan K4. Okey, siapa nak baca? Okey, Husaini, baca dengan jelas soalan K4 yang ketiga. Pernyataan murid-murid dalam sukan sememangnya memberi pelbagai faedah kepada mereka. Pada pendapat anda, apakah faedah-faedah tersebut? Okey, faedah apa dia tanya? Faedah sukan. Okey, faedah dalam kegiatan sukan. Okey, terima kasih Husaini. Jawapannya, siapa nak bagi jawapan? Itu dia abang panjang kita. Okey, apakah jawapan yang anda berikan berdasarkan pendapat anda? Antara faedah murid-murid menyertai acara sukan ialah murid-murid dapat menyihatkan tubuh badan mereka. Okey, sihat tubuh badan. Satu lagi. Dapat menerapkan nilai-nilai murni. Okey, contoh nilai murni kalau bersukan apa dia? Disiplin. Disiplin. Okey, dah ada 2. Boleh bagi lagi satu tak? Boleh. Okey, apa lagi satu? Dapat menerapkan nilai kerjasama. Okey, erat nilai kerjasama. Kenapa penting kerjasama? Sebab kita nak mencapai target kejayaan nak menang. Okey, jadi terima kasih atas jawapan yang diberikan untuk soalan keempat, soalan ketiga Roman. Okey, baiklah dan kita tinggal lagi satu soalan. Okey, jom kita tengok soalan satu lagi lepas ni. Baiklah anak-anak, soalan terakhir tentang pemahaman soalan nombor 6 kertas 2, iaitu soalan juga memerlukan anda berfikiran secara hebat. Okey, soalannya berbunyi, okey, nanti abang baca soalannya yang anda dengar baik-baik, iaitu kumpulan anda diminta untuk memilih ketua bagi kumpulan sorak. Tahu tak kumpulan sorak? Tahu. Cuba sorak sikit, tepuk ramai-ramai. Kumpulan sorak. Okey, yang akan menyokong memasukkan kumpulan anda. Pemilihan ini perlu dilakukan segera kerana ketua kumpulan sorak yang dipilih sebelum ini tidak dapat menjalankan tugas kerana sakit tiada. Jadi soalannya, cadangkan kriteria. Apa maksud kriteria? Ciri. Okey, yang perlu ada pada ketua kumpulan sorak. Okey, untuk tersebut agar sorak tersebut dapat membangkitkan semangat berjuang atlet rumah sukan. Ciri yang perlu ada pada ketua kumpulan sorak. Okey, yang pertama apa kelas? Berani. Mesti berani. Bila nak sorak kena berani. Contohnya kalau apa? Rumah apa? Rumah merah menang kau ni kan. Jangan marah. Contoh bega. Walah. Sekali cuba sebut. Terima bega. Walah. Contohlah. Yang kedua apa dia? Pandai berbalik. Ketua rumah sorak ni dia kena pandai buat lirik yang bagi semangat. Tak boleh lah lirik yang boring je. Okey, jadi lirik ni biasanya mengikut tema lagu lah, lagu rancak ke yang sebagainya. Supaya warga rumah dia ataupun ahli rumahnya berkobar-kobar nak bertanding. Yang ketiga, apa lagi tadi? Yang ketiga, dia mesti pandai mengawal kumpulan sorak dia. Sebabnya dalam sorak ni dia kena ada disiplin. Tak boleh sorak maki hamun orang, kena pandai. Betul tak? Contohnya dia buat ombak ke dan sebagainya. Okay, dan yang keempat yang penting apa dia? Kreatif. Mestilah pemilihan ketua ni yang kreatif, yang dia ada idea supaya dapat buat sesuatu mendapat tarikan daripada orang yang menyaksikan kumpulan sorak dia. Jadi begitulah 4 soalan yang ada dalam bahagian soalan pemahaman yang perlu anda jawab. Anda nak faham bagaimana teknik menjawab? Iaitu mengandungi berapa stimulus? 2. Kamu kena buat perbandingan dan menjawab mengikut kriteria soalan yang telah diberikan. Jadi besar harapan saya, okey, semoga anak-anak faham menjawab dan dapat menjawab dengan baik. Boleh? Okey, semoga anda berjaya dan insya-Allah kita akan cuba lagi kupas format lain dalam soalan-soalan selepas ini. Okey, baiklah anak-anak 4 SIC2 Maktab Ustaz Ismail. Alhamdulillah hari ini kita dah belajar KSS yang baru, soalan pemahaman kertas 2 soalan 6 dan harapkan anda faham dan boleh menjawab dengan baik. Okey, dan semoga tontonan video ini dapat memberi manfaat pada rakan-rakan di luar sana, pada guru-guru untuk mengajar ataupun untuk memahamkan pelajar tentang format baru. Anda semua faham? InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam tajuk yang lain dalam format KSS yang baru.
Dan harapkan anda dapat membuat latihan pengukuhan untuk memantapkan penguasaan anda dalam bahasa Melayu, dan semoga anda dapat A dalam peperiksaan nanti. Boleh? Boleh. Baiklah kelas, dengan itu saya akhiri dengan Assalamualaikum dan terima kasih. Terima kasih Abah. Terima kasih Abah. Okey, sama-sama duduk. Kita jumpa lagi. Bye.